Alright, kita pergi kepada rukun haji yang berikutnya iaitu sa'i. Ya, sa'i di mana dalam slide ini kita akan bicarakan tentang sa'i, bercukur atau bergunting dan akhir sekali tertib pada kebanyakan rukun. Okey, rukun haji yang keempat iaitu sa'i. Apa maksud sa'i? Iaitu berulang alik antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah ya menurut syarat-syaratnya. Ada 6 syarat yang perlu kita ikuti untuk menjadikan perjalanan kita itu sah sebagai satu ibadah sa'i. Baik. Alright. So lokasi dia adalah Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah ya, dan perjalanan itu lebih kurang dalam 300 km lebih sikit ya. Jadi insya-Allah 7 kali kita sa'i itu ya, tak sampai pun ya, sebenarnya 3 km 2 km lebih sedikit saja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. So kita akan bicara tentang apa dia 6 syarat sah sa'i ya, diikuti dengan apakah amalan-amalan sunat ketika sa'i ya. Ini adalah lokasi ya. Tuan-tuan dan puan-puan ada tulis di situ tu mas'a. Alright, so kita sarankan kepada jemaah ya, apabila pergi kepada tu mas'a tu nanti akan pergi ke kanan untuk naik ya, ke bahagian ground floor. Jadi kalau dia terus saja dia akan pergi ke tempat sa'i di bahagian LG ya, lower ground ya, di bawah tanah. Jadi kawasan itu agak sempit ya, dan tidak begitu kondusif. Kita akan pergi tawaf ke ground floor ataupun aras asasnya, aras satu, iaitu bila kita turun ke tempat ni ya, kemudian ada naik dia ke kanan ya, jadi macam zigzag dia akan naik dan kita akan sampai. Ataupun ya, kalau kalau eskalator buka ya daripada belakang makam Ibrahim tu, kita akan tengok di sebelah kiri kita ada satu eskalator, kita akan naik kat situ ya, daripada situ kita akan ke kanan dan akan sampailah tempat ke tempat kita mengerjakan sa'i. Memang agak complicated sikit, sebab itulah ya jemaah biasanya akan dibawa untuk kali pertama ya oleh mutawif untuk menuju ke tempat sa'i ya. Baik, ataupun tengok macam mana orang pergi ramai-ramai tu kan, kita follow insya-Allah ya, kita jumpa. Memang sukar untuk kita nak visualizekan dia dalam keadaan pembaharuan kota Masjidil Haram sekarang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak tahu bahawa tempat yang kita tuju itu ya Bukit Sofa ke Bukit Marwah? Ya, dia ada penunjuk dia ya. Bidayatus Sofa. Ya, okey, Bukit Sofa ni dia punya bukit agak cerun, zoom dia naik macam tu. Ya, daripada permulaan itu dia akan naik. Tak perlu sebenarnya kita nak naik tinggi-tinggi. Ya, kalau kat situ ada dia punya signage tu, ada papan tanda Bidayatus Sofa, sebenarnya naik sikit aja, 1-2 langkah turun balik pun sudah memadai ya. Cuma kadang kita tak perhati nak naik bukit ya, bukan lagi kaki bukit dan nak separuh puncak bukit dah, ataupun nak hampir puncak bukit, kita pun naiklah jalan sampai ke tempat yang di sini ya, tempat di sini tempat yang rata ya, dia dah naik dan dia rata. Okey. Biasa di situlah orang memulakan sa'i dia, tetapi sebenarnya ya, lepas saja sikit di bawah signage Sofa start tu dah boleh sebenarnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya, ini adalah peninggalan Bukit Sofa, kita dah tak boleh sampai ke atas ya, telah ditutup ya, adalah sebab-sebab yang dibuat. So ini yang saya kata tadi ya, tempat yang rata, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak line hitam ni. Line hitam ni adalah tanda soft. Jadi antara sunat ialah sebelum kita nak mulakan sa'i ni, kita menghadap ke arah kiblat ya, sambil bertakbir dan mengangkat tangan. Ya. Jadi kita menghadapkan badan kita ikut arah soft ni, ikut line hitam ni. Ikut line hitam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu kita menghadap ke arah kiblat sebab kita dah tak nampak Kaabah. Dulu kita boleh nampak tapi sejak pembaharuan Masjidil Haram ini ya, penambahbaikan yang ada, kita dah tak boleh nak nampak dan masjid Kaabah dah susah nak nampak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila sampai di sini kita akan menghadap ke arah kiblat, kita angkat tangan sambil bertakbir 3 kali. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita turun tangan. Ya, sambil kita angkat tu kita bertakbir 3 kali ya. Kalau boleh janganlah melambai-lambai. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, wallahu alam, kaifiat ataupun kaedah yang sebenar yang saya ambil ya daripada ayahanda saya dan guru-gurunya ya, ialah dengan mengangkat takbir sekali, mengangkat tangan sekali sambil bertakbir 3 kali. Maknanya bila daripada bawah tu kita angkat Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, kita pun turunkan tangan ya, wallahu alam ya. Okey.
Jadi setelah itu kita akan mulakan sa'i. Ya, kita akan mula turun. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak ya, orang yang menaiki kursi roda, dia tak naik sampai atas. Dia lepas saja sikit, ya, lepas daripada papan tanda tu dia pun dia corner. Ya, jadi sebenarnya kat situ pun kita boleh. Kalau atas tu terlalu padat, make sure kita lepas kawasan tadi tu, kemudian kita pusing balik. So kita akan turun, kita akan bergerak menuju ke Bukit Marwah. Ini adalah gambaran dan kita akan melalui satu kawasan ya Al-Masil, iaitu kawasan uh, apa ni yang bertanda dengan lampu hijau. Ya, kawasan lain semua lampu cerah, tiba kawasan tu dia kehijauan. Ya, maka di sini disunatkan bagi lelaki sahaja untuk berlari-lari anak ya. Dia terdapat lebih kurang dalam 100 meter daripada Bukit Sofa dan dia punya jarak lampu hijau tu kawasan yang berlari anak tu lebih kurang dalam 99 meter sahaja ya. So kalau berkemampuan lari ya, sebab hukumnya sunat saja. Kau dah tak larat, dah lelah, dah lesu, boleh jalan biasa saja jangan dipaksa, apatah lagi kalau mereka yang ada penyakit-penyakit kan. Katalah ada penyakit jantung, lemah jantung ke dan sebagainya, ya dah penat ya, janganlah berlari-lari, jalan seperti biasa kerana hukumnya hanya sunat, menjaga keselamatan diri hukumnya adalah wajib. Okey, ya. Kemudian bila sampai ke Bukit Marwah ni dia punya kenaikan dia landai. Dia naik sikit. Ya, sampailah di atas, ya, kemudian kita ada nampak kawasan orang berkursi roda tu pusing, ya, kita pusing, turun pula, ya. Turun pula. Sama juga semasa berada di Bukit Sofa sebelum nak pergi kepada Bukit Marwah, semasa berada di Bukit Sofa tu sekali lagi disunatkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, kemudian kita turunlah ke bawah ya. Macam mana nak tahu arah kiblat? Tengok lain. Ya, ada lain-lain tu sebab waktu sembahyang ya, tempat sa'i ni juga ya menjadi sebahagian tempat orang-orang bersembahyang ya, untuk sembahyang fardu ya. Dan perlu saya ingatkan bahawa tempat sa'i bukan masjid, sebab itu orang yang dalam haid ya boleh berada di kawasan tempat sa'i. Okey, ini adalah suasana ya dari Bukit Marwah menuju Bukit, daripada Marwah menuju ke Bukit Sofa ya, maknanya di sini Marwah ya, sini Bukit, nak menghala ke Bukit, nak menghala ke Bukit Sofa. Baik, manakala Bukit Marwah pula ya, kawasan yang landai, bila dah landai kemudian naik pun dia landai je ya, tuan-tuan boleh nampak kawasan yang berbatu-batu ni ya, kita boleh pijak batu-batu ni kan. Bolehlah tuan-tuan pergi sampai ke batu tu kemudian bergunting. Kalau tak sampai ke batu pun tak ada masalah ya, itu hanya penghujung bukit je kan. Asalkan tempat yang bermarmar biasa tu pun dah tulis ya, kawasan Marwah dah boleh dah, mana dah sempurna dah kawasan bilangan sa'i tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Alright, ini adalah kaki Bukit Marwah menuju ke Sofa, laluan kerusi ya, laluan apa ni, bagi kerusi roda. Baik, ada 6 syarat sah sa'i. Yang pertama dilakukan selepas tawaf. Okey, dah tawaf, alhamdulillah sudah. Ya, dah buat tawaf haji, katalah balik dari Mina, tuan-tuan dah buat tawaf haji, lepas tawaf haji buat sa'i haji. Kalau bagi orang yang buat ifrad ataupun qiran, kalau dah buat tawaf kudum, harus bagi dia melakukan sa'i haji. Ya, kerana apa-apa pun tawaf ini, sa'i mesti didahului dengan tawaf, sama ada tawaf haji ataupun tawaf kudum. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua bermula daripada Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Syarat yang ketiga cukup 7 kali ulang alik. Yang keempat sampai ke penghujung kaki bukit masing-masing. Yang kelima melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan, ya, yang tempat yang memang dah disediakan itu ikut saja tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhir sekali kena kekalkan niat. Okey, so syarat yang pertama bermula dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah dikira 1. Patah balik dikira 2. Ya, bermakna setiap kali tuan-tuan dan puan-puan berada di Bukit Sofa, dia bermula dengan kosong. Jadi bila tuan-tuan pergi ke Bukit Marwah, tuan-tuan dapat 1. Patah balik dapat 2. Ini kiraan syar'i. Jangan kata 7 keliling ni Sofa Marwah, Marwah Sofa baru 1. Itu kiraan asas kita kan. Kata pergi tu mestilah pergi balik baru kira 1, tapi tidak. Kiraan syar'i
menurut syarak dalam sa'i, pergi satu balik dua. Mana apabila kita sampai balik ke Bukit Safa, kita berada pada kiraan genap 2, 4, 6. Bila kita sampai ke Bukit Marwah 1, 3, 5 dan 7, ya. Itu dia punya kiraan dia, bermula daripada Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Setiap perjalanan itu, ya, dari satu bukit ke satu bukit dikira satu, patah balik dikira dua. Ini adalah sedikit simulasi yang saya tambah sedikit dalam slide ini, ya, maaf tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalau kita tengok di sini, ya, kita akan bermula di Bukit Safa. Ya, kita akan bermula di Bukit Safa, ya. Maaf tuan-tuan, ya. Kita akan bermula di Bukit Safa, sampai di sini kita akan lari-lari anak bagi lelaki di kawasan hijau. Dan kita jalan balik seperti biasa sampai Marwah, bermakna kita telah cukup satu pusingan, nombor 1. Nanti akan datang jadi 3, kemudian jadi 5, kemudian jadi 7. Kita patah balik tuan-tuan. Ya. Kita patah balik daripada Marwah, ya, menuju ke Safa. Ya, sampai di kawasan hijau kita akan berlari anak sampai di situ cukup dua kali, ya. Jadi itulah perjalanan kita, ya. Maknanya kalau orang kita punya kiraan 3,5 je lah Ustaz. 3,5. Ya. Tapi di sudut syarak dikira sebagai 7 kerana pergi 1 balik 2. Baik. Ini, ya, kita nampak, ya, lelaki, ya, berlari-lari anak. Sebenarnya lari-lari anak ni tak ada laju mana, ya. Kalau berlari-lari anak ketika tawaf, ya, isteri kita boleh follow dengan dia melajukan sikit langkah dia. Tetapi kalau lari-lari anak ketika sa'i ni, kalau yang betulnya, isteri kita akan ketinggalan kat belakang. Tapi kalau kita takut bila ketinggalan itu nanti kita tak boleh jumpa dia balik, mungkin terpisah, tak payahlah lari laju-laju sangat, ya. Larilah asalkan orang kata, ya, lari macam syok sendirilah. Kita berlari kecil-kecil tu, kecilkan langkah, insya-Allah bila kita sampai di hujung tu, isi kita pun sama sampainya, kita pun hanya mungkin ke belakang sedikit sahaja, ya. Kalau ikut kaedah dia, biasanya kalau kita lari anak pada 2 lampu hijau ni tuan-tuan dan puan-puan, katalah umrah kan, lapang tak ada ramai orang, kita pun lari. Biasanya bila kita selesai 99 meter tu, isi kita mungkin baru mencecah meter yang ke 50 masuk ke 60. Dia agak jauh sikit sebab lari dia agak laju. Banding dengan lari-lari anak ketika tawaf, dia boleh seiring sahaja. Dia hanya mempercepatkan sedikit langkahnya ataupun memperluaskan sedikit langkah dia. Dan kita pun lari-lari anak kecil-kecil, dia boleh sama saja ketika tawaf, 3 pusingan yang pertama. Tapi kalau sa'i ni, kalau ikut betul-betul dia akan ketinggalan. Ya, kita habis 99 meter, dia mungkin berubah daripada meter ke 50 atau meter yang ke 60. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya. Alright. Kawasan tempat laluan untuk pengguna kerusi roda membuat pusingan pun sebenarnya dah dikira sebagai tempat sa'i, seperti mana saya katakan, tak perlu nak sampai ke atas, ya. Jemaah yang minum air Zam-Zam, ya, antara nak pergi tu, ya, separuh perjalanan selepas Safa nak menghala ke Marwah, kita akan jumpa, ya, tempat-tempat orang untuk minum air Zam-Zam. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan minum air Zam-Zam, ya, kalau boleh, ya, mula balik perjalanan sa'i itu ke belakang sikit. Katalah air Zam-Zam tu ada 10 pipe, ya, tuan-tuan, ya, minum di pipe yang ke-7, nak mula tu undur sikit, ya, mungkin pada pipe yang ke-3, ke-4 baru masuk balik jalan tawaf. Kenapa? Kita nak elakkan terputus niat. Ya, mungkin tadi niat tu dah terputus, ya, nak pergi minum, bukan nak pergi tawaf, bukan nak pergi sa'i. Itu hanyalah sebagai orang kata langkah berhati-hati sebenarnya, ya. Kalau hakikatnya sebenarnya untuk minum, ya, dia tidak memutuskan niat, cuma kita nak berhati-hati sebagai langkah ihtiyat. Ya, sewajarnya kalau tuan-tuan dan puan pergi minum air Zam-Zam, mulakan ke belakang sikit. Kalau minum di pipe yang ke-7, mula di sa'i itu semula di pipe yang ke-3 di kawasan yang setentang dengan pipe yang ke-3, ya. Okey, oleh kerana kita sa'i ni, ya, bila sampai ke Bukit Marwah baru 1, 3, baru 5 sebagai contoh, ya, kita kena berhati-hati jangan ketika belum sempurna 7, ya, kita menggunting rambut kita. Ya, ataupun ada orang nak menggunting, jangan. Katakan dia belum cukup. Ya, 5, not 7. Cakap macam tu. Ya, khamsah. Ya, bukan sab'ah. Itu kalau Arab dia kan. Jangan, ya. Jangan orang nak gunting je kita pun gunting. Sedangkan baru 3 pusingan, ya. So berhati-hati selagi belum sempurna 7 pusingan, jangan benarkan orang untuk menggunting diri kita. Apatah lagi kalau kita gunting sendiri rambut kita, ya.
Okey, dan seperti mana saya kata tadi, tempat sa'i ataupun mas'ah bukan dikira sebagai Masjidil Haram. Jadi kalau telah tuan-tuan dan puan agak terlewat pergi Masjidil Haram, hanya ada ruang untuk sembahyang fardu itu di mas'ah, tak boleh niat iktikaf, tak boleh niat sembahyang tahiyatul masjid. Ya, sebab dia bukan masjid. Ya. Okey, tidak ada ibadat sa'i sunat. Kalau tadi tawaf ada tawaf sunat, sa'i sunat tak ada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan bagi mereka yang sa'i di lower ground, di bahagian bawah, ya, pastikan berada hampir rapat dengan kawasan Safa, Bukit Safa dan Bukit Marwah, kerana jarak dia tak jauh. Jaraknya lebih kurang dalam 2 depa sahaja, ya, antara bukit, antara ataupun permulaan untuk tawaf, untuk sa'i, ya, berbanding dengan kalau kita berada di kawasan biasa, ya, jarak untuk kita berada jarak Bukit Safa tu panjang. Ya, daripada permulaan Bukit Safa sampai kita nak naik bukit tu panjang. Tapi kalau kita berada di lower ground, ya, jaraknya lebih kurang 2 depa sahaja, ya, untuk kita memulakan sa'i tadi, ya. Jadi kita kena betul-betul sampai, orang kata, hampir sampai ke penghujung, baru boleh berpatah balik. Okey, itu berkaitan dengan syarat sah sa'i, ya. Kemudian untuk sa'i juga tuan-tuan dan puan-puan, ya, ada soalan sikit di sini. Bagi yang jika tak undur sedikit selepas minum air zam-zam tapi terus berjalan, sah tak Ustaz? Ya, kalau niat itu tidak terputus, sah. Sebab itu saya kata ini adalah langkah berhati-hati, ya, untuk mengelakkan daripada terputus niat. Tapi kalau dia tahu memang saya ini tengah tawaf, saya ini tengah sa'i, sambil sa'i itu nak minum sekejap, tak ada masalah. Ya, sebab makan dan minum tidak membatalkan sa'i, ya, asalkan dia sesuatu yang ringan, ya, bukan makan kau nasi dagang semua, kau nasi lemak makan, itu boleh memutuskan niat. Okey, apakah amalan sunat ketika sa'i? Sunat dalam keadaan berwuduk. Ya, kalau dah terbatal, terkentut, tak ada masalah, tak perlu ambil wuduk tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dalam ibadah ni, dalam rukun-rukun haji maupun wajib-wajib haji, hanya tawaf sahaja yang mensyaratkan adanya wuduk. Yang lain-lain tak ada. Sunat saja dalam keadaan berwuduk. So kalau dah terbatal ketika sa'i, wuduk, teruskan saja, tidak ada sebarang masalah. Ya, dilaksanakan sejurus selepas tawaf. Maknanya selepas tawaf, sembahyang sunat tawaf, terus sa'i, itu yang terbaik. Ya. Masuk melalui babu Safa, ini ikut rezeki lah tuan-tuan dan puan, dalam keadaan kita pun agak, orang kata, berbalam-balam mana satu pintu Safa apa semua ni, ya, ikut jelas. Saya akan sampai ke Bukit Safa, pada saya itu sudah memadai. Menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi lelaki saja. Sebenarnya naik bukit sampai tanah rata tu, sampai ke kawasan yang rata tu, hanya untuk lelaki, ya. Untuk perempuan sebenarnya dekat mana tempat kursi roda tu kona, kat situ pun sudah memadai. Kerana kalau naik sampai atas pun yang dapat pahala sunatnya hanyalah lelaki, kerana perempuan tidak disunatkan naik sampai ke kaki bukit, ya, sampai ke atas bukit sikit itulah, ya. Yang wajibnya adalah sampai di kaki bukit, menghadap ke arah kiblat sampai bertakbir yang saya buat tadi itu kan, itu pun hanya sunnah, ya, berturut-turut 7 pusingan pergi balik, melakukan ramal lari-lari anak di kawasan hijau bagi lelaki, itu pun sunat sahaja, ya. Beritibak, menampakkan bahu kanan, ketika sa'i, ya, juga adalah sunat, ini ketika sa'i, sa'i umrah contohnya, ataupun sa'i haji bagi mereka yang belum tahallul awal, bagi package premium. Ini pun dalam mazhab kita sahaja. Jadi mungkin ketika sa'i itu kita akan dapati ada orang yang tunjuk bahu disuruh tutup, ya, kerana mazhab yang lain dia tutup, dia hanya nampakkan bahu ketika tawaf saja, tidak pada sa'i. Tapi dalam kita mazhab Syafi'i, kita tawaf dan sa'i, ya, kita akan buka bahu sebelah kanan, berjalan kaki sunat. Mana kalau nak naik kursi roda, wheelchair pun tak ada masalah, cuma tak dapat sunnahnya, ya, membaca apa-apa zikir ataupun baca Quran untuk supaya kita kekal khusyuk dan tawaduk, ya. Dan orang kata, ya, janganlah dalam kita melakukan sa'i ini, ya, bila berhadapan dengan kesesakan kita, hilang adab apa semua, teruskan berakhlak, jangan menolak dan sebagainya. So ini adalah beberapa amalan sunat ketika sa'i, ya. Jadi tuan-tuan, selepas tawaf kita pun menuju ke Bukit Safa, memulakan sa'i, bergerak daripada Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah 1 pusingan, patah balik sampai ke Safa balik pusingan yang kedua, itulah seterusnya sehingga cukup 7 pusingan, ya. Bermula di Bukit Safa, angka genap 0246
ya, dan bila sampai di Bukit Marwah kita berada pada angka-angka ataupun pusingan ganjil 1, 3, 5 dan 7.